Bahasalah menyatukan kita semua. Marilah belajar ramai-ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anak-anak pelajar yang cikgu kasihi. Baik, perkongsian cikgu pada kali ini mengenai kata terbitan. Cikgu percaya mungkin ada dalam kalangan kamu yang sudah faham apa yang dikatakan kata terbitan dan masih ada lagi yang terpinga-pinga. Jadi, untuk kali ini cikgu ingin berkongsi dengan kamu apa yang dikatakan sebagai kata terbitan. Jadi yang terpinga-pinga, yang kurang faham itu, cikgu harap kamu akan dapat info atau maklumat atau ilmu daripada penerangan cikgu ini. Penerangan secara ringkas. Baik, kita tengok apa yang dikatakan sebagai kata terbitan. Baik, kata terbitan iaitu bentuk kata yang terdiri daripada kata dasar yang mengalami proses pengimbuhan. Seperti yang kita sedia maklum, proses pengimbuhan ini ada awalan, ada sisipan, ada akhiran dan ada apitan. Okey, kita tengok contoh-contoh kata terbitan yang ada. Ini yang pertama, mendukung, ya. Di situ ada awalan men ditambah dengan kata dasar dukung. Jadi mendukung. Kemudian dipukul, makanan. Okey, makanan ini ada imbuhan akhiran. Itu makan ditambah dengan imbuhan akhiran an. Dan biarkan, mengakui. Jadi mengakui ini kita dapat lihat. Ini ialah apitan, iaitu apitan men. Kemudian ditambah dengan kata dasar aku dan ada akhiran i. Dekat situ kita panggil apitan mengi, iaitu mengakui, pertunjukan. Okey, jadi sisipan pula gemuruh, ya, gemuruh. Okey, gemuruh yang kata dasarnya iaitu guruh ditambah dengan sisipan im, ya. Sama juga dengan telunjuk, seruling, selera, ya. Baik, kata terbitan kebanyakan kata dasar yang menerima imbuhan ialah morfem bebas, sementara imbuhan merupakan morfem terikat. Ya, kita tengok dahulu apa yang dikatakan sebagai morfem bebas dan morfem terikat. Baik, morfem bebas. Morfem bebas dapat berdiri sendiri dan mempunyai maksud tersendiri. Misalnya, guru, rajin, sekolah, periksa. Itu ialah morfem bebas, iaitu morfem yang dapat berdiri sendiri. Ya. Macam kamu dapat berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Okey, itu yang dikatakan sebagai morfem bebas. Kemudian, morfem terikat pula. Morfem terikat boleh berbentuk imbuhan. Misalnya, mem, per, kan dan ber. Itu contoh, ya. Contoh kata terbitan yang mempunyai kata dasar daripada jenis morfem bebas seperti berjalan, lukisan, ya. Jalan itu ialah morfem bebas dan sama dengan lukis. Lukis ialah morfem bebas. Jadi bila berjalan dia sudah jadi morfem. Okey, jadi sudah terikat. Okey. Kemudian terdapat beberapa bentuk kata seperti kemudi, betapa dan tertawa, ya, sebagai contoh yang terdiri daripada satu akar kata dan satu imbuhan. Jadi perkataan-perkataan seperti ini anak-anak pelajar perlu ingat, ya, ianya telah sebati dan dianggap sebagai satu perkataan, ya. Ianya memang dah sebati, dah memang jadi satu perkataan dah. Okey, boleh faham? Baik. Kemudian
proses pengimbuhan boleh juga berlaku pada kata dasar daripada jenis kata terbitan. Apa yang dikatakan sebagai berlaku pada kata dasar daripada jenis kata terbitan? Maksudnya, kata terbitan yang kita nak terbitkan itu asalnya memang sudah daripada kata terbitan. Macam mana tu? Okey, kita tengok imbuhan dengan kata dasar terbitan. Baik, sebagai contoh, imbuhan pen ditambah dengan kata dasar terbitan ketua menjadi pengetua. Ketua, kamu kena tahu ya, ketua ialah kata terbitan, iaitu ke ditambah dengan tua. Jadi, kata terbitan tersebut ialah ketua. Jadi, ditambah dengan imbuhan pen akan menjadi lagi satu kata terbitan. Ya, itu yang dikatakan sebagai kata dasar terbitan. Dan contoh yang kedua pula, mengketepikan. Ya, mengketepikan, ketepi ialah kata dasar terbitan, iaitu ke ditambah dengan tepi. Ya, awalan ke ditambah dengan kata dasar tepi sudah menjadi kata terbitan. Jadi ditambah pula dengan apitan menkan akan menjadi satu lagi kata terbitan, iaitu mengetepikan. Jadi, boleh faham? Okey. Kemudian, imbuhan dengan kata dasar majmuk. Apa yang dikatakan sebagai kata dasar majmuk? Kita tengok kata dasar majmuk seperti darah panas dan kuat kuasa. Baik, kita tengok kata dasar majmuk yang menerima imbuhan akan menjadi kata terbitan. Sebagai contoh, darah panas menerima imbuhan ber akan menjadi berdarah panas. Jadi di situ kita dapat lihat kata terbitan berdarah panas. Kemudian apitan pen-an. Pen-an dan dalam pen-an ada kuat kuasa. Kamu dapat lihat perbezaan di situ. Penguatkuasaan dapat dicantum, tapi kenapa imbuhan tidak boleh dicantum menjadi berdarah panas dicantum? Kenapa tidak boleh? Jadi kamu kena tahu, ya. Kita kena lihat slide yang seterusnya. Kenapa perkara ini menimbulkan persoalan kepada kita? Kenapa berdarah panas tak cantum? Kenapa penguatkuasaan dicantum? Jadi kita lihat seterusnya. Baik. Yang pertama, apabila kata majmuk menerima awalan atau akhiran, ejaannya tetap terpisah. Ya, kamu kena faham, kata majmuk yang menerima awalan atau akhiran, ejaannya masih lagi terpisah. Sebagai contoh, urus niaga menerima awalan ber, iaitu berurus niaga. Mencari gali menerima awalan mencari gali. Dan kemudian direka bentuk, iaitu menerima awalan direka bentuk. Dan daya serapan menerima akhiran an. Jadi daya serapan. Jadi kamu kena faham dekat sini, kamu kena ingat yang kata majmuk menerima awalan atau akhiran, ejaannya tetap terpisah. Baik. Kemudian, yang kedua pula, apabila kata majmuk menerima apitan, ejaannya menjadi bercantum. Jadi kita kena ingat, kita kena set dalam kepala kita, dalam minda kita, kita kena set apabila kata majmuk menerima apitan, ya, ejaannya menjadi bercantum. Okey, sebagai contoh, lipat ganda menerima apitan mekan
menjadi melipat gandakan. Kemudian surat kabar, ya, persurat kabaran, kamu dapat lihat dekat situ awalan per dan an, ya, persurat kabaran, ejaan itu dicantum. Sama juga dengan diurusniagakan keibubapaan. Ya, kita dapat lihat dekat situ perkataan-perkataan itu dicantum apabila menerima imbuhan apitan. Ya. Baik, itu saja perkongsian daripada cikgu. Jadi saya harap, ya, cikgu harap para pelajar dapat memahami segala perkongsian tersebut dan cikgu harap ianya dapat memberi manfaat kepada kamu semua. Sekian.